Kita biasa mendengar terma PMS, Premenstrual Syndrome, atau dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai sindrom Brahid. Ia merupakan kumpulan beberapa gejala yang dialami oleh kebanyakan wanita apabila menghampiri kedatangan haid. Secara purata, kitaran haid berlaku untuk tempoh 28 hari. Ovulasi iaitu proses telur atau ovum dilepaskan dari ovari terjadi pada hari ke-14. Gejala sindrom Brahid boleh berlaku bermula sekitar hari ke-14 sehingga hari haid bermula. Biasanya gejala PMS ini adalah ringan dan tidak mengganggu aktiviti seharian. Namun ia berbeza-beza antara individu dengan individu yang lain. Dan bagi setengah individu, mereka boleh mengalami gejala yang teruk sehingga menjejaskan aktiviti harian mereka. Gejala PMS adalah disebabkan perubahan hormon sepanjang kitaran haid, terutamanya hormon estrogen, progesteron, serotonin dan juga aldosteron. Selain itu, gejala PMS juga boleh disebabkan oleh kadar gula yang menurun kerana pengeluaran insulin yang meningkat dengan mendadak. Terdapat beberapa kategori PMS dan setiap kategori ini didominasi oleh gejala-gejala tertentu. Seseorang wanita boleh mengalami kombinasi daripada mana-mana kategori tersebut. Kategori yang pertama ialah PMS-A atau anxiety. Ciri-ciri utamanya ialah seseorang itu mudah berasa cemas, bimbang, mudah marah, gelisah, sukar untuk tidur dan moodnya cepat berubah. Antara penyebabnya ialah tahap estrogen yang tinggi dan tahap progesteron yang rendah dan juga kekurangan vitamin B6. Kategori yang kedua ialah PMSC ataupun craving. Yang ini banyak berlaku apabila hampir mendapat period, apabila hampir mendapat haid, terasa nak makan macam-macam. Ada rasa nak makan kek, ada rasa nak makan steak, macam-macam lagi yang terasa. Cepat berasa lapar, makan dalam jumlah yang banyak, rasa ingin makan sesuatu yang manis. Dan seseorang itu juga mungkin mengalami simptom hypoglycemia, iaitu kekurangan gula dalam darah, seperti rasa berdebar, sakit kepala atau lesu. Penyebabnya ialah berlaku ketidakseimbangan antara tahap insulin dan juga kandungan gula dalam badan. Kategori yang ketiga ialah PMSD atau depression. Ciri utama untuk kategori ini ialah seseorang itu mudah berasa sedih, berasa murung, tak ada mood, tak nak bergaul, mudah lupa, insomnia dan kadang-kadang berasa keliru. Penyebabnya ialah tahap estrogen dan serotonin yang rendah, dan ia juga selalunya diakibatkan oleh kadar aldosteron yang tinggi dalam darah. Aldosteron ini adalah hormon yang mempengaruhi keseimbangan air dan garam galian di dalam tubuh. Seterusnya ialah PMSH atau hyperhydration. Ciri utamanya kita selalu gelarnya sebagai rasa bloated. Rasa badan ini kembang ataupun sembab daripada biasa. Payudara berasa lebih besar dan sakit, perut kembung dan berat badan juga mungkin bertambah. Antara penyebab utamanya ialah tahap aldosteron dan estrogen yang tinggi. Sebagaimana kita sedia maklum tadi, aldosteron ini adalah hormon yang mempengaruhi keseimbangan air dan garam galian dalam tubuh. Apabila berlakunya ketidakseimbangan antara kandungan air di dalam tubuh, seseorang itu mungkin berasa lebih kembang, lebih sembab daripada biasa. Walaupun pada banyak keadaan PMS ini hanya menunjukkan gejala yang ringan, tetapi ia mungkin akan mengganggu aktiviti seseorang itu. Oleh itu, terdapat beberapa terapi dan rawatan yang boleh dilakukan sendiri, dan jika terlalu teruk simptom PMS yang dihadapi, seseorang itu perlu mendapatkan rawatan daripada golongan profesional. Antara terapi dan rawatan untuk mengurangkan kesan daripada PMS adalah contohnya amalkan senaman yang sesuai dengan diri anda. Senaman memang telah lama dikenal pasti dapat menstabilkan hormon. Seterusnya, amalkan pemakanan yang seimbang dan teratur. Dapatkan tidur yang cukup dan teratur. Kadang-kadang kita hanya
dapatkan tidur yang lengkap 8 jam tetapi tidak teratur. Maksudnya mungkin masuk tidur lewat ataupun bangun tidur terlalu lewat. So ini tidak dikira sebagai tidur yang teratur. Seterusnya, kawal tahap stres anda. Kenal pasti tahap limitasi anda dan cuba untuk berkata tidak terhadap perkara-perkara yang akan membebankan diri anda. Seterusnya, rekodkan simptom dan gejala yang dialami di dalam diary atau sebarang aplikasi yang berkaitan dengan menstruasi yang boleh dimuat turun di laman-laman sesawang ya. Dapatkan rawatan daripada pakar sakit puan ataupun pakar psikiatri jika mengalami gejala berkaitan PMS yang keterlaluan.